sejahtera khususnya kepada Puan Jena dan rekan-rekan sekalian. Saya akan meneruskan pembentangan sumber rujukan berkaitan tema alam sekitar dengan tajuk Punca Pencemaran Air Terhadap Masyarakat di Malaysia. Oke, ini merupakan sumber bahan yang berjenis artikel jurnal dengan nama jurnal Geografia Online Malaysia Journal of Society and Space dengan penulis N. Sakina dan Muhammad Ikhwan, dan boleh dilihat di sini jilid dan number 16, muka surat 112 hingga 125, dan tahun penerbitan sumber bahan ini pada tahun 2020. Oke, kita masuk kepada pengenalan. Aktiviti antropogenik merujuk kepada segala aktiviti yang dilakukan oleh manusia yang memberi kesan kepada alam sekitar. Contohnya, pembuangan sisa makanan ke dalam sungai. Oke, aktiviti manusia seperti operasi kafeteria, fakulti, dan pembinaan yang menyumbang kepada terjadinya pencemaran air. Dan dalam kajian ini, ia menilai kualiti air menggunakan indeks kualiti air serta pemetaan ruang dengan GIS. Apa itu GIS? Yang merupakan perisian sistem maklumat geografi yang digunakan untuk mengumpul, menganalisis, mengurus, dan memaparkan data ruang. Oke, seterusnya objektif kajian ada 3. Yang pertama, menilai tahap kualiti air di alur ilmu berdasarkan parameter IKE. Yang kedua, membandingkan kualiti air semasa musim kering dan selepas hujan. Yang ketiga, memetakan taburan kualiti air menggunakan perisian ARC-GIS. Oke, seterusnya permasalahan kajian di mana kualiti air di alur ilmu menunjukkan kemerosotan khususnya di bahagian hulu dan juga tengah akibat daripada aktiviti manusia yang tidak terkawal. Jadi hal ini menjejaskan keseimbangan ekosistem dan juga estetika kampus. Oke, metodologi kajian ada 2 dalam kajian ini. Yang pertama, persampelan lokasi dan masa, di mana ia dilakukan di 10 stesen sepanjang alur ilmu UKM dari Jun hingga Ogos 2019 semasa cuaca kering dan juga selepas hujan. Yang kedua, analisis dan pemetaan data, di mana skor IKE dikira sebagai bagi setiap stesen dan dipetakan secara ruang menggunakan perisian GIS untuk mengenal pasti tahap pencemaran. Oke, dapatan kajian secara ringkas, bahagian hulu dan tengah alur ilmu mencatatkan tahap pencemaran paling tinggi disebabkan oleh aktiviti manusia seperti kafeteria dan juga fakulti. Dan yang kedua, kualiti air lebih baik selepas hujan kerana pencairan bahan pencemar oleh aliran air hujan. Oke, seterusnya masuk kepada rumusan. Kualiti air di bahagian hulu dan tengah alur ilmu berada pada tahap yang tercemar. Bahagian hilir menunjukkan kualiti air yang lebih baik, dan punca utama pencemaran ialah dari sisa dari aktiviti manusia sekitar kampus. Dan dalam kajian ini, ia mencadangkan langkah melalui pengurusan lestari dan peningkatan kesadaran warga kampus untuk menjaga kualiti air. Oke, itu saja daripada saya. Seterusnya kita masuk kepada sesi soal dan jawab. Sebagai seorang mahasiswa yang tanya akan analisis kita, apa yang kita boleh lakukan untuk menangani masalah pencemaran air? Oke, terima kasih untuk soalan yang diberi. Cara untuk menangani pencemaran air adalah dengan melalui inisiatif kita sendiri dengan melibatkan diri melalui program-program yang dapat membasmi pencemaran air seperti kempen kesedaran, melalui ceramah di sekolah maupun di pelbagai komuniti, dan rajin dan aktif untuk melibatkan diri dalam program-program yang melibatkan cara-cara untuk membasmi punca pencemaran air ini. Oke, itu saja daripada saya.